Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tajwid. Berkenaan tajuk hukum bacaan huruf ra, iaitu terbahagi kepada 3 bahagian. Lihat yang pertama, huruf ra dibaca dengan tebal, iaitu tafkhim. Baiklah, bahagian yang pertama ni kita dah belajar pada minggu sebelum ni, iaitu pada muka surat 13, 14 dan 15. Baiklah, hari ini kita akan sambung pada bahagian yang kedua, iaitu huruf ra dibaca dengan nipis, iaitu tarqiq. Boleh rujuk pada muka surat 16 dan 17 dalam kitab tajwid. Dan juga kita akan belajar pada bahagian yang ketiga, iaitu huruf ra harus dibaca dengan tebal atau nipis, iaitu tafkhim atau tarqiq. Yang ini boleh rujuk pada muka surat 18. Baiklah, kita masuk, sebelum tu kita masuk dulu pada huruf isti'la. Baiklah, huruf isti'la ada 7, iaitu kha, ghin, sad, dad, ta, za, qaf. 7 huruf ni hendaklah disebut dengan tebal. Ingat huruf isti'la martabatnya kita sebut dengan tebal. Baiklah, kita akan masuk pada bahagian yang kedua, iaitu huruf ra dibaca dengan nipis, iaitu tarqiq. Ada beberapa bahagian, iaitu yang pertama, ra hendaklah berbaris bawah. Seperti contoh, lihat pada yang bergaris, rijalan. Okay, huruf ra adalah berbaris bawah. Hukumnya dibaca dengan nipis, iaitu tarqiq. Contoh yang kedua, warizqun. Ra berbaris bawah, jadi hendaklah dibaca dengan nipis, iaitu tarqiq. Okey, seterusnya, lihat pada ba. Ra yang mati sebelumnya berbaris bawah dan selepasnya bukan huruf isti'la. Lihat pada contoh. Ayat yang pertama, allazina yarisunal firdaus. Okey, lihat pada yang ayat yang bergaris, perkataan al-firdaus. Lihat huruf ra bertanda mati. Sebelum huruf ra berbaris bawah dan selepas huruf ra, huruf dal kan? Huruf dal bukannya huruf isti'la. Jadi dibaca dengan tipis pada ra. Fir. Okey, seterusnya contoh yang kedua, ya fir'aun. Ya, ra bertanda mati. Sebelum huruf ra berbaris bawah, selepas huruf ra bukan huruf isti'la. Jadi hukumnya dibaca dengan nipis, iaitu tarqiq. Baiklah, lihat pada ta yang ketiga, ra yang mati sebelumnya berbaris bawah dan selepasnya huruf isti'la di awal kalimah berikutnya. Lihat pada contoh yang pertama, fasbir sabran jamilan. Okey. Lihat pada perkataan fasbir. Okey, ra bertanda mati sebelum huruf ra berbaris bawah. Okey, itu satu perkataan. Perkataan yang kedua, sabran. Baiklah, perkataan kedua dimulakan dengan huruf sad. Sad iaitu terkandung dalam huruf isti'la. Juga kalau jumpa ayat macam gini, hendaklah ra-nya dibaca dengan nipis. Ditipiskanlah sebutannya. Okey, seterusnya. Yang kedua, anzir qaumak. Lihat perkataan pertama adalah anzir. Ra bertanda mati sebelum huruf ra berbaris bawah. Lihat pada ayat perkataan yang kedua, qaumaka. Perkataan kedua dimulakan dengan huruf qaf. Jadi huruf qaf tu adalah huruf isti'la. Ini pun ra-nya akan dibunyikan dengan tipis ataupun tarqiq. Seterusnya, contoh yang keempat, sa. Ra yang mati sebelumnya berbaris bawah atau yang mati mendatang kerana waqaf. Lihat yang pertama. Bacaannya, lasta alaihim bimusaitir. Jadi ra-nya berada di akhir kalimah. Kita matikanlah ayat akhir tu. Ra bila dimatikan sebab berhenti. Jadi kita baca dengan tipis, dengan syarat sebelumnya huruf
hurufnya berbaris bawah dan dimatikanlah. Kalau jumpa bacaan macam gini, hendaklah ditipiskan bunyi huruf ra. Seterusnya contoh yang kedua, waghfir lana. Ra bertanda mati, sebelumnya adalah berbaris bawah. Jadi bacaannya dengan tipis. Baiklah, lihat pada jim. Ra di akhir kalimah dan dimatikan sebab berhenti, dan sebelumnya huruf ya atau huruf lin. Contoh yang pertama, wabi'sal masir. Tipiskanlah pada huruf ra tu. Jangan tebalkan. Sebelumnya huruf ya. Jadi huruf ra, sebelum huruf ra tu adalah huruf ya. Jadi kita hendaklah matikan, kita bunyikan huruf ra tu dengan nipis lah. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua, yusabbih nawat toir. Okey, perkataan at-toir tu adalah huruf lin. Jadi ini pun kita matikan huruf ra tu dengan nipis sahaja. Okey, seterusnya ha. Ra di akhir kalimah yang dimatikan sebab berhenti, dan sebelumnya huruf yang mati bukan huruf isti'la. Okay, lihat pada contoh. Allamakumus sihr. Okay, jadi huruf ra tu berada di akhir kalimah. Okay, kita nak matikan pada huruf ra. Sebelumnya huruf bertanda mati dan bukan huruf isti'la. Okay, bila jumpa perkataan macam ini, kita hendaklah tipiskanlah pada ra. Okay, seterusnya wal qur'ani zikr. Ra pun ditipiskan. Baiklah, ini adalah 5 contoh ra dibaca dengan tarkik ataupun nipis. Baiklah, kita lihat pada bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga iaitu harus dibaca dengan tebal atau nipis, iaitu tafkhim atau tarkik. Maksudnya kita boleh baca dua-dua ra ni. Ra ni kita nak tebalkan boleh, kita nak nipiskan dia pun boleh. Lihat pada contoh alif. Ra di akhir kalimah dibaca dengan waqaf. Sebelumnya huruf isti'la yang mati atau berbaris bawah. Pada contoh al-qit. Okay, kalau kita baca penuh al-qitri. Jadi al-qitri itu adalah ra berbaris bawah. Jadi kita nipiskan, kita berhenti di akhir kalimah kan. Di akhir kalimah kita berhentikan dia. Sebelum huruf ra tu adalah huruf ta. Huruf ta tu adalah huruf isti'la bertanda mati ataupun berbaris bawah. Jadi kita tipiskanlah, ataupun boleh baca tebal atau boleh baca nipis. Dua-dua boleh. Okey, seterusnya ba. Ra dibaca dengan mati kerana waqaf, yang asalnya ada ya yang telah dibuang pada penulisan. Bagi contoh azabi wa nuzur. Wa nuzuri itu kita matikan ra, kita tipiskanlah wa nuzur. Okey, asal perkataan wa nuzur adalah asalnya wa nuzuri, ada ya, ra selepas huruf ra tu ada ya lah, macam itu asalnya. Jadi kita kena nipiskan, ataupun kita boleh baca dengan tebal. Baiklah, contoh lagi yang akhir pada kalimah firq. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63, bacaan hendaklah nipis. Boleh tebal juga, tapi bacaan nipis lebih diutamakan. Baik, ini sahaja contoh bahagian yang ketiga. Baiklah, cikgu nak awak semua ulang balik video yang cikgu ajar pada hari ini dan boleh fahamkan. Baiklah, sampai sini pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.